Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Kita sambung kepada video ketiga. Okay, kita recap balik kepada video yang pertama dan kedua. Video pertama kita cerita berkenaan dengan aset dan liability. Yang kedua cerita berkenaan keperluan dan kehendak. Jadi jika ada soalan berkenaan dengan video pertama, yang kedua tuan-tuan boleh bagi soalan dan tanya sajalah. InsyaAllah apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Okay. So untuk bab kedua tadi kita dah sentuh pasal keperluan dan kehendak. Contoh macam ni lah gambar ni. T-shirt saja sebabkan dia harga t-shirt bodoh RM5 sebab ada cop Adidas jadi RM25. Saya bukan halang tuan-tuan nak beli Adidas pula, suka hatilah, bukan duit saya pun. Jadi kita sambung kepada bab yang ketiga berkenaan dengan income versus expenses dan juga komitmen. Apa benda lah kena cerita ni? Benda ni macam lah aku tak tahu sangat. Okey, macam saya cakap awal-awal tadi, saya lebih kepada berkongsi kefahaman asas. Saya tahu tuan-tuan lebih advance, lebih cekap untuk mencipta pendapatan, pembelanjaan dan macam-macam ni. Jadi saya lebih berkongsi sedikit fahaman asas. Ini yang saya faham lah. Okey, untuk tajuk ni, ini je, simple je. Ada gambar graf, income RM4,000, expenses RM3,000 dan juga komitmen RM1,500. Tuan-tuan faham tak apa benda ni? Okey, contoh ya, contoh. Dalam kategori ni, jika kita tengok, alright, pendapatan dia adalah RM4,000. Okey. Perbelanjaan dia daripada gaji RM4,000. Perbelanjaan dia dah guna sampai RM3,000. Sekarang kita tengok komitmen dia dah pergi RM1,500. Normal tak macam ni? Normal. Banyak orang macam ni. Macam mana normal pula? Takkanlah gaji RM4,000, RM3,000 campur RM1,500 dah RM4,500. Macam mana ni? Dah burst daripada pendapatan. Sebenarnya ramai yang macam tu. Ini saya bagi contoh. Macam mana boleh jadi terlebih pula pendapatan RM4,000? Kebanyakan orang terlebih sebab dia mencipta hutang. Contoh, ini contoh macam kad kredit. Perasan tak? Every month kita swipe, alamak, tak apalah bulan depan aku bayar RM500. Tak apalah bulan depan aku lagi RM500. Enak RM500 setiap bulan is defisit. Kita tak payah marah kerajaan ke apa ni, kerajaan perbelanjaan defisit. Sedangkan poket kita pun defisit juga. Sama je. Okey. Saya bukan kata cerita politik dalam ni. Ini sebagai contoh. Okey. So, apa masalah dengan income, expenses dan komitmen? Sebenarnya dalam hidup kita ni simple saja. Kalau kita tiada komitmen yang pelik-pelik macam ni, sebenarnya kita boleh je hidup. Apa pula pelik-pelik lah komitmen? Komitmen memang kena ada lah. Tak. Sebab komitmen ni kita kena faham. Tadi kan kita dah cerita pasal keperluan dan kehendak. Jadi macam mana boleh datang komitmen? Komitmen ni datang daripada kehendak. Contoh, saya bagi contoh ya. Kita nak beli telefon iPhone. Okey, keperluan dia kita nak beli smartphone. Tak ada hal lah, keperluan kan. Jadi disebabkan oleh keperluan untuk beli iPhone, sepatutnya kita boleh je beli telefon yang 500 ke bawah atau 1000 ke bawah. Tapi sebabkan kita lebih kepada ikutkan kehendak, so apa yang kita buat? Kita pergi sign up package dengan Celcom 24 bulan, 36 bulan. Package Celcom Maxis, DG, apa bala semua tu, yang package boleh hutang telefon iPhone. Alah, okey lah, sebulan 100 je siap dengan internet. Kononnya. Maksudnya mudah di sini adalah komitmen ni adalah sesuatu ikatan yang mana kita sanggup ikat untuk bayar benda tu selama tempoh yang kita dah janjikan hutang. Contoh macam Celcom tadi 24 bulan. Sepatutnya kau tak perlu pun hutang selama 24 bulan tu. Sebab keperluan dia smartphone. Smartphone tu tak perlu pun nak sampai beli smartphone yang mahal sampai 3-4 ribu. Sedangkan ada je smartphone yang tak perlu hutang. Jadi ini disebabkan wujudnya komitmen hutang tadi. Kita suka hutang-hutang yang macam tu. So dah jadi susah dekat kita punya komitmen bulanan. Kita dah cipta satu benda yang bukan keperluan, which is ini kehendak lah sebenarnya. Serupa juga macam okey, sekarang ni kita orang muda babe, kita kena backpackers. Backpackers. Duit tak ada, tapi sebab kawan-kawan apa semua, ni contoh lah, contoh kan salah pula backpackers tu. So and then kita pun nak ikut juga backpackers, tapi tak ada duit. Backpackers berapa ribu, habislah dalam 10,000. Jadi apa kita buat? Kita pergi ambil personal loan. Yang kita ambil backpackers tu pergi melancong tu dalam seminggu. Tapi hutang kita dekat 9 tahun, 10 tahun hutang. Kenapa? Sebab nak ikutkan kehendak. Buat masa sekarang bukan keperluan pun nak pergi backpackers.
Ia hanyalah kehendak. Nampak tak kesan daripada bab nombor 2 yang kita belajar tadi? Bab nombor 2 pasal kehendak, disebabkan oleh kehendak tu kita dah cipta komitmen atau benda-benda yang ngarut-ngarut ni. Hutang-hutang yang tak perlu. Sebenarnya hidup kita boleh je tanpa komitmen. Kita hanya boleh hidup dengan income dan expenses. Tanpa komitmen kita boleh hidup pun sebenarnya. Tapi komitmen ni yang bukan-bukan. Senang cakapnya komitmen ni lebih kepada kehendak. Tadi kita dah sentuh bab kedua berkenaan dengan keperluan dan kehendak. Okey, setakat tu faham berkenaan komitmen. Okey, kita teruskan dengan bab yang kedua ni. Dalam bab yang ni kita sentuh pasal expenses. Expenses ni orang kampung cakap perbelanjaan. So dalam hidup kita ni, kita memang perlukan perbelanjaan sebab perbelanjaan itu satu keperluan. Apa contoh-contoh keperluan? Contohnya beli beras, bayar elektrik, bayar keperluan kita lah, harian kita. Habis tu kalau bayar Sekom tu keperluan tak? Bayar Sekom tu memang keperluan. Sebab kalau tak ada Sekom, macam mana kita nak guna? Bukan kata saya promote Sekom dekat sini. Maksudnya komunikasi itu satu keperluan. Isi minyak kereta satu keperluan. Kereta itu satu keperluan. Kehendak ada tadi, yang BMW apa tadi lah kan. Okay, yang tuan-tuan dah faham dah pasal tu. Okay. And then, apa masalahnya dengan expenses ni? Masalahnya bukan pasal apa. Kebanyakan kita, bila kita rasa ini satu keperluan, tetapi dalam keperluan yang kita rasanya ianya keperluan, sebenarnya kita dah terlebih daripada keperluan. Contoh saya bagi simple. Apa maksud dia? Okey, kita ambil satu package DG, Friend and Family, contoh RM150 sebulan. Pakai tu ni lah apa semua-semua. Sebenarnya package Friend and Family itu kita tak perlu. Kita perlulah DG. Kenapa tak perlu? Memang kita perlu DG tu. Tetapi kalau ikut cara penggunaan kita pakai data, kita pakai internet, Facebook, YouTube, tak banyak pun data yang kita pakai. Kita mungkin pakai dalam 20 gig, 30 gig saja data. Tapi kenapa kita nak ambil data sampai 150 gig, unlimited lah apa semua ni? Itu contoh saya bagi contoh. Saya bukan kata saya ban DG ke apa saya bagi contoh. Jadi keperluan dia DG tu, kalau setakat nak pakai yang 30 gig punya data, boleh je kalau nak beli top up DG yang harga RM50. Faham tak maksud dekat sini? Keperluan kita adalah yang RM50 je saja, tapi yang kita pergi sign up sampai package RM150 tu kenapa? Jadi kalau kita boleh jimatkan perbelanjaan tadi daripada RM150 kepada RM50, jadi bulanan kita ada lebihan tunai sebanyak RM100 tunai. Nampak tak? Dengan RM150 tunai yang kita ada lebihan, elok-elok kita bayar DG RM150 untuk sebulan. Sekarang kita dah boleh guna RM150 yang sama untuk bayar 3 bulan punya bil. Mana lagi okey? Faham dekat situ? Itu adalah perbelanjaan. Faham? Keperluan? Keperluan saya memang suka KFC. Anak-anak saya suka KFC. Okey, tak apalah kalau KFC tu satu keperluan dalam hidup kau. Tapi, takkanlah satu bulan 4 kali keperluan KFC. Boleh tak keperluan KFC 4 kali sebulan tukar jadi 2 kali atau sekali? Boleh tak? Boleh, sebab itu adalah keperluan. Keperluan ni senang cakap, kita boleh kurangkan keperluan tu. Kita boleh kurangkan perbelanjaan tu. Contoh, beli pampers jenama A harga RM30. Tapi kalau B jenama B dalam RM20. Jimat RM5. Satu bulan beli 4 pack dah jimat RM10-20. Ini contoh saja. Senang nak cakapnya. Sebenarnya expenses ni, perbelanjaan ini boleh dikurangkan daripada RM3,000. Boleh dikurangkan dengan jimat Sekom, jimat apa-apa semua, pampers, susu. Dengan menjimatkan, sebenarnya perbelanjaan ini boleh dikurangkan. Mungkin daripada RM3,000 boleh jimat sampai RM2,000. Ada RM1,000 lagi kan? RM1,000 ni kita dah boleh guna untuk saving. Kita saving dulu. Tak payah cerita benda-benda lain. Kita saving dulu. At least setiap bulan kita dah ada lega sikit RM1,000. Jadi apa-apa emergency ke kita ada lebih RM1,000. Tak adalah tercekik setiap bulan. Senak perut. Betul tak? Kenapa saya cakap macam tu? Saya dah lalu benda yang sama, tuan-tuan. Kenapa? Saya pernah berdoa dalam hidup saya, dalam poket saya ada RM10 je. Saya pernah berdoa dalam hidup saya, tolonglah jangan pancit motor tengah jalan. Tolonglah jangan rosak motor saya ni tengah jalan. Saya pernah berdoa macam tu. Kenapa? Sebab kalau rosak motor saya ada RM10 je. Nak tunggu gaji. Gaji saya tak dapat lagi, belum gaji. Saya pernah lalu zaman tu. Ni contoh, bukan nak minta simpati, tapi nak bagi tahu inilah yang saya pernah lalu.
betapa takutnya apabila kita tak ada lebihan simpanan bahaya. Jadi sepandai mana pun, katalah sekarang ni kita dah bijak untuk kontrol supaya komitmen ni tidak wujud ataupun dikurang seminimal yang mungkin. Katalah perbelanjaan ni kita boleh kawal daripada perbelanjaan 3,000, sekarang kita boleh jimat sampai 2,000. Tapi tuan-tuan kena faham, sepandai mana pun kita jimat pendapatan kita, kita tak boleh hilang perbelanjaan tu. Contohlah, okey, anak-anak hari ni Pampers kita pakai 4, ayah boleh jimat dapat 3. Okey. Tapi dia tak boleh ada istilah tak payah pakai Pampers. Tak boleh. Gila. Ini keperluan kot. Okey, sekarang ni ayah nak jimat, ayah nak cakap dengan anak-anak, kita makan alternate. Hari Senin makan, hari Selasa tak makan. Hari Rabu makan, hari Khamis tak makan. Tak boleh. Sebab kita dah melanggar lumrah hidup kita sebagai manusia. Jadi, sepandai mana pun kita berjimat duit kita, enak perbelanjaan tu mesti dikeluarkan. Itu sahaja. Senang nak cakap. When you talk about expenses have their limit. Sampai satu masa expenses ni dia tak boleh kosong, tapi dia boleh limit. 1,500, 2,000 dah tak boleh limit dah. Lagi kau tekan, kau mati. Takkan sebab kau nak jimat kau tak makan. Okey, mana lagi senang? Senang nak jimat ke macam mana? Okey, kita sentuhkan dekat sini. Income pula. Bila sebut pasal income ni ada limited tak? Ya, bagi orang yang bekerja makan gaji ke apa ke, macam sekarang mungkin kata, aku gaji pangkat kapten, gaji aku gaji kapten lah, takkanlah gaji yang lebih pula. Ya, betul. Dari sudut makan gaji, penjawatan seseorang itu, maka gaji ni mengikut penjawatan dia. Tetapi, adakah itu menghalang dia untuk mencipta lebih daripada apa pendapatan yang dia nak buat? Kalau tuan-tuan pandai format komputer ke, tuan-tuan pandai gunting rambut ke, tuan-tuan pandai urut orang ke, itu adalah kelebihan tuan-tuan ada, yang mana tuan-tuan boleh tambah pendapatan. Senang cakapnya, pendapatan is unlimited. Only sky is the limit, kata orang kampung saya lah. So, income ni, pendapatan ini adalah sesuatu yang tidak ada limit. Selagi kau rajin, selagi kau ada masa, selagi kau ada ilmu, selagi kau tahu nak buat macam mana, so kau boleh cipta betapa banyak pendapatan pun boleh. So, mana lagi senang menjimatkan expenses, kau yang downsizing kita punya expenses, ataupun tambah je pendapatan. Your choice. Kita boleh pilih. Sama ada kita nak kurang, bagus, dapat jimat saving, atau kita nak tambah lebih. It's up to you, bergantung pada individu. So, saya tak nak cerita pasal macam mana nak tambah income ke, macam mana nak buat penyebatan ke. Saya rasa tuan-tuan lebih bijak, lebih arif tentang macam mana nak buat benda-benda ni. Okay? So far, itu saja perkara yang saya nak sentuh dalam bab yang ketiga. Okay? So, saya harap tuan-tuan dapat faham cerita pasal bab yang ketiga ni, iaitu berkenaan dengan income, expenses and commitment. So far kita berhenti dulu di sini untuk tajuk ketiga. Jika tuan-tuan ada soalan, seperti biasa, tanyakan soalan. Tak faham, bagi tahu. Saya takut saya cakap seorang-seorang je. Okey.